kita, berapa banyak lagi maksiat yang kita lakukan. Berapa banyak lagi kemungkaran yang kita nak lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan ini juga kita hantarkan kepada mereka-mereka yang tak main masjid pada malam. Kita berikan, menyebabkan persoalan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Taipei. Kita berikan soalan ini kepada seluruh rakyat Malaysia, bahkan seluruh dunia. Berapa banyak lagi maksiat yang kita nak lakukan dengan Allah? Berapa banyak lagi kemungkaran yang kita nak lakukan dengan Allah? Berapa banyak lagi derhaka yang kita nak lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cukup-cukuplah banyak mana yang kita telah buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia banyak kemungkaran dengan Allah yang Allah Ta'ala sebut bahawa golongan-golongan ini di akhirat nanti akan diangkat dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksaan yang pedih. Maka kita sebagai hamba Allah muhasabahlah diri kita, tanya diri kita sejauh mana kita ini mempercayai hari akhirat. Kita tak mahu kita tergolong golongan yang akan menjawab wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ini di antara ibadat-ibadat kita yang disebut dalam ayat tadi. Yang pertama sekali, ma salakakum fi saqar. Jawaban yang pertama, walam nakun minal musallin, kami tak sembahyang. Inilah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami sembah pada ibadat kami dan pada sembahyang. Dan puasa kami, Allahu Akbar, kita melakukan ibadat puasa. Kita baru saja meninggalkan Ramadan. Kita baru saja tinggalkan yaitu Ramadan tahun 1433. Sudah kita puasa yang betul lah. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebaliknya. Maka muhasabahlah diri kita. Begitu juga selain daripada puasa, ibadat kita juga iaitu zakat. Laksana ataupun tidak zakat kita yang diwajibkan kepada kita. Setiap orang, setiap individu, setiap apa yang kita usahakan yang mesti kena keluarkan zakat dana kita ni laksana ataupun tidak. Dan haji juga ibadat kami kepada Allah dalam ibadah haji. Ya, ni kita dah berhadapan dengan musim haji. Berapa ramai orang kita yang pergi haji, berapa ramai adik-adik kita yang pergi haji. Oh, ramai. Adakah mereka mendapat haji yang mabrur ataupun haji yang mardud? Kalau haji yang mabrur, alhamdulillah, mendapat haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sebaliknya mendapat haji yang mardud, na'udzubillah min dzalik. Nak pergi haji kerana Allahu Akbar cukup ramai. Nak suruh ustaz tolong pergi waktu turun orang nak pergi haji. Oh, kemak. No, kadang-kadang masjid pun tak usah main, surah pun tak usah main, sebut bab haji. Bukan sekadar orang yang bawah-bawah ni hak dia bawa kursus haji pun lebih kurang kadang-kadang setengah-setengah orang. Saya biasa kadang-kadang tu bila pergi ikut apa ni orang-orang pergi mengerjakan ibadah di Mekah. Ada kadang-kadang mutawif ataupun orang panggil tok syekh. Dulu panggil tok syekh. Hak dia bawa orang ni. Bila time waktu free kata ustaz, tolonglah kata cerita bagi sikit apa ni khusus berkenaan haji, umrah dan sebagainya. Dan cerita habis bab haji dengan umrah ni sampai Z satu-satu. Habis masa, habis apa dia cerita dah, masa ada lagi. Masa terlalu kosong cerita lagi ustaz, bab lain pula, lain pada bab haji, bab umrah. Minta maaf ustaz, saya tak hati. Cerita bab sembahyang, minta maaf ustaz, saya reti bab haji ya. Dia kerja pakai kursus haji. Bab haji ya dia reti, bab lain jangan duk tanya. Bab puasa jangan duk tanya, bab zakat jangan duk tanya. Tapi kalau bab haji
tak hati. Oh, payah tak macam tu. Jangan kita ni hanya alim dalam bahagian haji ya, pergi ke Mekah untuk nak ambil haji ya. Oi, banyak mana nak balik haji, balik dia berlambak ambil. Boleh 5-16 kilo balik. Sangkut dia rumah, sampai keliling rumah benda apa tu? Haji ya. Nah, haji bukan jenis pingat. Kita pergi Mekah bukan untuk nak dapat haji. Bukan sekadar untuk nak dapat haji saja. Macam kita dapat pingat kebesaran diraja, dapat datuk, Tan Sri dan sebagainya. Untuk nak letak di depan nama kita, haji bukan macam tu. Haji ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dia sebagai satu anugerah. Bukan sebagai satu anugerah pangkat untuk nak digelar sebagai haji, bukan. Haji adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melengkapkan ibadah kita. Maka bagi orang yang berkelapa, orang yang ada berkemampuan, pergilah mengerjakan ibadah haji. Nah, kalau tak mampu pergi haji, pergilah mengerjakan ibadah umrah. Semoga kita ini dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lainnya, lain daripada ibadah-ibadah yang disebut tadi. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau ya Allah kami minta tolong atas tauhid kami, tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadat kita, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yaitu dalam berkenaan yaitu kita ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam keadaan tauhid ini juga sebagai pokok asas dasar dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat juga bahawasanya dalam apa yang kita nak buat, kita ni jangan kita fikir yang lain. Apa yang kita nak minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada kekuasaan yang besar yang lain dalam kuasa-kuasa negara dan sebagainya, jangan kita harapkan yang itu. Kita harap siapa? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun 2-3 hari baru-baru ni alhamdulillah kita dapat halua-halua telinga daripada bajet 2013. Sono tuan-tuan, macam-macam dapat. Tulis pula di bawah tu hari ni pula sebut apa ni? Bukannya bajet ini bukan pancing undi. Oh, bukan pancing undi kita tahu. Buka tuan-tuan, bukan cakap pancing. Pancing satu je, umpan satu perut dekat nak ni buka 3 lapis harum semua. Daripada anak seluang sampai lah bapa awal. Dia tarik naik habis. Allahu Akbar, ya kita faham betul, bukan pancing. Tapi buka. Allahu Akbar, ni dah kita lihat. Maka kita kena ingat, dalam pentafsiran ayat ini kebetulan pada malam ini kita bahaskan ayat ini. Saya ambil sedikit pentafsiran yang disusun tafsir ayat ini daripada wa iyyaka nasta'in yang ditafsirkan oleh Syahid Syekh Qutb rahimahullah taala dalam kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran. Syekh Qutb yang mengarang kitab Tafsir fi Zilalil Quran, banyak di dalam 10 jilid. Nah, kitabnya, dan beliau serta parang sampai habis. Sampai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian pula beliau ta'liq pula, tajdid pula, membawahi dan juga meneliti kembali, iaitu bagaimana susunan-susunan dalam langkah untuk menterbiah dalam gerakan Islamiyah, harakah Islamiyah. Beliau hanya dapat menyusun dari surah Al-Fatihah sampai surah Ibrahim. Lepas tu beliau dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Itulah Syahid Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah yang dia sebut, dalam berkenaan iyyaka nasta'in, berkenaan kepimpinan, dan ungkapan yang tidak sopan dari pemikiran barat. Yang dia kata biasanya orang-orang barat yang mewarisi kepercayaan jahiliyah Roman yang menggunakan ungkapan menakluk Allah dalam ungkapan penguasaan untuk nak berkuasa semata-mata.
bukan untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini barat. Begitu juga kalau ada orang kita, walaupun orang Melayu, orang Islam sekalipun, kalau itu pemikiran mereka bahwasanya aku berusaha berjuang untuk memerintah semata-mata, untuk nak berkuasa, untuk nak dapat kekuasaan seluruh apa yang ada ini, bukannya untuk nak mendaulatkan syariat Allah, bukan untuk nak berusaha menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala seperti mana apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Begitu juga kita tengok bagaimana barat dia takluk negaramu, dia takluk negaramu untuk dapat kuasa. Begitulah kita tengok keadaan di Malaysia. Nah, walaupun alhamdulillah mereka dapat beberapa negeri termasuklah Perak. Nah, tapi kita lihat apa yang dilakukan. Mereka usaha untuk apa? Untuk nak merampas. Begitu juga di Kelantan, walaupun tak berani, memang gaya sangat-sangat. Memang gaya sangat-sangat. Orang Kelantan pandai. Bubuh pancing dia makan, umpan saja tai tinggal. Oh, cerdik pandai. Kai tinggal. Pasal apa? Ini yang diajar oleh ulama. Buka duduk depan, nampak. Oh, buka 3 lapis kalau aku masuk takut. Allahu Akbar, kita lihat mereka bejak. Bagaimana Kedah mereka usaha untuk nak merampas. Wah, berbagai-bagai isu. Begitu juga mereka cuba untuk nak Pulau Pinang, tapi Pulau Pinang pun dah tak mampu. Kedah pun tak mampu. Perak walaupun mereka dapat. Buat macam mana? Sebab tipu helah dan sebagainya. Untuk nak dapat kuasa semata-mata, bukan untuk nak menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana amanah Allah? Amanah Allah yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, apabila orang itu berkuasa mendapat suatu pentadbiran, mesti beliau melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh yang ma'ruf dan juga mencegah yang munkar. Jadi kita lihat, kita lihat, yaitu contoh-contoh Perdana Menteri kita PM sebagai ketua negara. Nah, ketua negara nak buat yang tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf tu usah ambil banyak, ambil yang apa yang kita kata yang kecil. Ya, di antara yang kecil. Kalau kau ada yang kecil, di antara yang kecil. Dia kata apa? Wahai rakyat-rakyat, wanita-wanita muslimah, tutuplah auratmu, pakailah tudung seperti mana apa yang diajarkan oleh Islam. Apa orang buat? Kalau orang nak kata guna, mungkin jual, maka pergi kuda. Bini sendiri pun tak pakai tudung, nak suruh orang lain. Nah, ini kita lihat. Ini yang kita lihat jelas. Sebab manusia ini dipengaruh oleh barat, sehingga manusia ini yang mana menjadi satu fikrah, yang mana yang tak fikirah, dan mereka ini mengeluarkan, menjatuhkan yaitu kedudukan akal mereka. Sebab Allah Ta'ala bezakan dua akal. Allah Ta'ala jadikan otak. Semua manusia ada otak. Yang ada dalam masjid ini semua mereka ada otak. Yang luar masjid juga ada otak. Yang mana yang ada di zoo semua ada otak. Gajah lagi besar otak, badak lagi besar otak dia. Tapi otak ini Allah Ta'ala bagi jadi ada perbezaan zat otak yang ada dalam otak. Allah Ta'ala ciptakan otak manusia. Kalau belah kepala kita ni dengan bawah kepala lembu letak dekat-dekat ni, kita tengok nafkah. Otak manusia dengan otak lembu nafkah. Tapi zat yang ada dalam otak manusia ini yang Allah Ta'ala anugerahkan khusus untuk manusia, dalam otak itu dia ada zatnya yang dinamakan akal. Lembu kepala tak ada, manusia ada akal. Apakah fungsi akal? Fungsi akal untuk membezakan yang mana yang baik, yang mana yang tak baik. Yang mana yang baik, yang mana yang tak baik, yang mana yang hak,
yang mana yang batin, yang mana yang sempurna, yang mana yang kekurangan. Ini fungsi otak. Adapun otak binatang, daripada ambil otak udang sampailah otak badak dan sepakat ke mana pun, walau besar daripada otak manusia, zat yang ada dalam otak binatang ini yang dinamakan gharizah. Yang fungsi gharizah ini, zat dalam gharizah ini yang boleh membezakan yang mana yang sedap, yang mana yang tak sedap. Yang dikuasai oleh yaitu nafsu. Hak mana tak sedap, yang mana yang tak sedap. Pasal itu binatang dia bangun pagi dia kira nak makan. Dia bangkit lagi dia kira nak makan, dan tadi lembu dia makan kami, habis kami dia pergi tahu, habis kami dia pergi lagi, habis lagi dia pergi lagi. Kadang-kadang tu bila ayam berbekas-bekas yang dia main tu pula pernah dah taik dia apa semua tumbuh rumput daripada taik dia tadi sapu sedap. Dia pilih yang mana yang sedap, yang mana yang tak sedap. Dia pilih hak sedap-sedap apa? Habis dia pilih lagi, habis dia pilih lagi. Sampai satu padang dia habis. Ada pula dalam kebun getah ataupun dalam kebun pisang ada iaitu apa rumput yang subur, rumput yang mana yang baik, yang segap-segap gagah. Duduk dalam pagar. Pagar pula pagar elektrik. Tulis di papan besar tu, orang pegang senapang nak tembak. Dilarang menceroboh. Lembu dia tengok, orang nampak orang senapang. Dia suap kepala makan juga. Dah saya buat ni otak gharizah. Dia usaha juga walaupun benda tu memudaratkan dia. Dia usaha juga nak belah juga walaupun kepala dah boleh, dia usaha juga walaupun badan tak apa. Ni lembu. Binatang dia lembu tu. Dia tak boleh fikir bila dah rumput habis. Jom kita buat satu mesyuarat perbincangan macam mana nak minta peruntukan rumput daripada apa? Kerajaan. Tak boleh mesyuarat. Begitulah manusia yang mana yang menukarkan otak dia daripada akal kepada gharizah. Akal kepada gharizah macam mana? Yang mana digunakan otak ni untuk nak pilih hak mana sedap, yang mana tak sedap. Hak ni bagi tak lama-lama kali 500. Ni tak pergi lah, so minta lagi lah. Hak ni kalau pergi dengan ceramah dia bagi kat duit RM5. Hak ni kena beri lagi. Allahu Akbar. Dia pilih aku, yang mana yang sedap, yang mana yang tak sedap. Dia tak pilih yang mana yang baik, yang mana yang tak baik. Maka jangan kita ubahkan, tukar otak kita dengan otak ilmu. Jangan kita jadikan tukar sifat otak daripada otak akal kepada otak gharizah. Semoga kita menjadi golongan yang mana apabila kita memerintah untuk kita melaksanakan yaitu amanah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar untuk nak berpuasa. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita minta bahawa kita ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, iman dan takut kita, yakni taat kepada perintah Allah, harap iaitu kita mengharapkan redaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ikhlas kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memperbanyakkan zikir lidah dan juga zikir hati. Minta supaya Allah taala beri pertolongan supaya kita ni selalu zikir, selalu zikrullah, dan bukakan mata hati kita, yang mana mata hati kita ini asalnya bersih tapi disalut dengan debu-debu kotor, debu-debu maksiat, akhirnya dia menjadi gelap. Bersih akan dia dan berhadapan dan rindunya, bukan gendung. Buang ada ngah tak? Ada ngah, buang ngah tu. Dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau asal hati kita ini sangat bersih, maka menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia. Kita bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang lalai, kita tak zikrullah, tak ingatkan Allah, dan juga dengan dosa-dosa kita ini menyebabkan hati kita ini akan menjadi gelap. Jika kerja maksiat jadi titik hitam, sampailah tiada tempuh suka, yakni tiada dapat, iaitu fikiran dan fikiran kebajikan yang diibaratkan dengannya walakin ta'mal qulub,
dan tetapi buta mata hati mereka itu golongan. No, yang mana yang buta mata hati mereka tu Allahu Akbar. Walau macam mana golongan buta mata hati buat ibadat. Semayang tapi tak rasa apa. Buat wakaf tapi tak rasa apa. Buat sebagainya perkara-perkara yang mana sebagai ibadat tapi dia tak rasa apa langsung. Nah, ini golongan yang mana yang gelap dalam mata hati. Walaupun banyak dia beribadat, banyak dia buat kebajikan, tapi dia ni tidak merasakan ini adalah infak aku, ini adalah pengorbanan aku, ini adalah ibadat aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak fikir itu. Dia buat, tapi dia buat itu ada tujuan lain kerana nak tunjuk ke orang. Bila tunjuk ke orang, isu habis terdapat. Nah, di akhirat tidak mendapat apa-apa. Sampai jadi bersih dan tertangkup rupa alam di dalamnya seperti yang jatuh pada setengah-setengah awliya. Ini golongan-golongan wali. Nah, mereka ni sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak boleh jadi golongan wali, nah, kita cukuplah menjadi golongan yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan abid yang mana yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, istirahat untuk kuliah pada malam ini insyaallah kita akan sambung pada bulan depan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk bulan depan raya haji, Pak Haji noh. Pak Haji. Nak pasti tu tepuk belakang raya haji. Lagi mai raya haji. InsyaAllah kita akan lepas, akan sambung lepas.